Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung pengajian kita. Malam ni insya-Allah hadis 40 karangan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmanir rahim. Muka surat 43. Sejarah ringkas peribadi Imam Nawawi. Jadi sebelum kita mempelajari kitab ni, kita kena kenal dulu pengarang dia yang tidak asing lagi, iaitu Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Lahir pada tahun 631 Hijriah dan meninggal pada tahun 676 Hijriah bersama dengan 1233 sampai 1277. Lebih kurang dalam hampir 1000 tahun, tak sampai lah, kita dalam 800 tahun. 800 tahun. Namanya, kelahirannya, ilmunya, kehidupannya, kepribadiannya, pengusirannya dan wafatnya. Yang pertama namanya ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Biasanya saya terangkan benda ni kan. Muhyiddin tu laqab, gelaran. Muhyiddin itu laqab ataupun gelaran, iaitu yang menghidupkan agama. Yang menghidupkan agama. Kemudian Abu Zakaria kunyah dia. Abu Zakaria kunyah dia, panggilan. Kemudian Yahya bin Sharaf. Ni dia tulis tu Yahya bin Shirfu. Allah alam, yang saya tahu Yahya bin Sharaf. Sebahagian kita tulis Yahya bin Sharaf. Itu nama dia. Nama Imam Nawawi Yahya bin Sharaf. An-Nawawi nisbah kepada kampung dia An-Nawa. Biasalah 4 perkara ni selalu saya ulang-ulang. Bila kita bahagian nama ni, kita ada 4 perkara kena tahu. Yang pertama, kunyah. Kunyah ni panggilan. Biasanya Abu, Ummu, Bintu, Ibnu. Abu, bapa kepada. Ummu, mak kepada. Bintu, anak lelaki kepada. Ibnu, anak lelaki kepada. Bintu, anak perempuan kepada. So di sini masalahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria ni bapa kepada Zakaria. Imam Nawawi ni memang tak kahwin, tak ada anak. Jadi kenapa dipanggil Abu Zakaria? Puas saya mencari beberapa buah kitab, tak jumpa. Kenapa dipanggil Abu Zakaria?
Contohnya saya ada anak lagi saya Muhammad Irfan. Boleh kata Abu Irfan. Bapaknya si Irfan. Orang Melayu pun guna. Bapaknya si Irfan mana? Bapaknya si Dolah mana? Bapaknya si Zaid mana? Maknya si Zaid mana? Orang Melayu kan. Ataupun anaknya si Dolah mana? Anaknya si Zaid mana? Contohnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kan anaknya Umar, anaknya Abbas. Itu kuniyah, panggilan. Yang kedua laqab. Laqab ni gelaran. Gelaran macam-macam lah. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Kemudian di sini Muhyiddin. Muhyiddin laqab, gelaran yang menghidupkan agama. Muhyiddin tu yang menghidupkan agama. Macam Imam Ghazali Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, yang membantu menolong sunnah. Itu laqab ataupun gelaran. Kemudian nisbah. Nisbah ni boleh jadi nama tempat, ataupun nama datuk, atau nama mazhab, atau nama kabilah, atau nama apa lagi, negeri pun boleh. Lepasan mana, Al-Azhari contohnya, lepasan Azhar. Ataupun Muhajir Afriqi, yang belajar di South Africa, hijrah di South Africa. Al-Indonesi, Indonesia. Ataupun Sanway Kayangi, boleh Sanway Kayangan. Di belakang ditambah ya lah, ya nisbah dan itu. Itu dipanggil nisbah. Macam ni Nawawi, nisbahnya kepada kampung kelahiran dia, iaitu Nawa. So, Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris. Syafi'i itu datuk dia yang keempat, nisbah kepada datuk dia yang keempat, Syafiq. Datuk dia nama Syafiq, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafiq. So Syafiq tu Imam Nawawi punya nisbah datuk yang keempat dengan Syafi'i. Imam Bukhari misalnya, Bukhari dia sebenarnya kita dah berkata Bukhara tu nama tempat, dinisbahkan kepada nama tempat jadi Bukhari. Sampai ke orang Melayu nasi Bukhari. Nama yang keempat, nama baru betul. Contohnya Yahya. Yahya kan nama Nabi. Nama Nabi Yahya. Syaraf, dia kata syirku, tak pasti lah yang satu yang betul, syirku ke syaraf. Samalah syarfa atau syirku tu, syaraf maksudnya kemuliaan. So tahulah kalau maksudnya apa, kita nak bagi nama anak kita esok, kita jangan bagi nama nisbah. Nama anak boleh apa? Bukhari. Tak sesuai. Orang Arab dengar, dia dengar anak semua nama Bukhari. Memang tak faham ya. Bukhari itu nama tempat Bukhara, nisbah kepada tempat ditambah ya Bukhari. Nama anak siapa? Tirmizi. Tirmizi itu nama tempat. Tak salah tapi tak kena. Contohnya orang tak bagi nama anak kau apa? Anakku Sanwi Kayangan. Takkan Muhammad Sanwi Kayangan, Muhammad Shah Alam. Boleh je, tak salah kan? Muhammad Shah Alam, Muhammad Selangor. Ada orang nama Muhammad Selangor. Salah tak salah, tapi kelakar lah dengar nama kau Muhammad, anak kau Muhammad Selangor. Kasut betul dengan Selangor. Kan? Tak sesuai lah. Tak salah. So sama nama Bukhari, tak sesuai. Tak salah tapi kurang sesuai. Nama yang Allah suka Abdullah. Abdullah, kemudian Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, sampailah semuanya nama-nama Allah tambah Abdul di depan dia. Atau nama-nama para nabi, atau nama-nama isteri nabi. Itu nama yang disukai Allah. Lepas tu bila panjang nama dia kan, bila kita baca namanya ialah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf ataupun Syirku An-Nawawi. Mana satu nama dia ni? Itu dah panggil Imam Nawawi. Kan nama dia Nawawi. Tak, nama dia Yahya bin Syaraf. Itu nama dia. Muhyiddin laqab, gelaran dia, penghidup agama. Abu Zakaria kunyah dia, panggilan dia. An-Nawawi nisbah kepada kampung dia Nawa. Memang macam tu. Selalunya nama ulama akan ada kunyah, ada laqab, ada nama, ada nisbah. Tak lari. Keempat-empat ni mesti ada biasanya para ulama. Ini belum lagi ditambah lagi An-Nawawi Asy-Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Biasanya boleh tambah An-Nawawi Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Nisbah kepada mazhab pun boleh. Jadi kalau saya gelaran tak adalah, mungkin ustaz lah. Ustaz tu gelaran. Maulana kan orang panggil kan. Orang panggil kan, setengah panggil saya Maulana, orang panggil saya ustaz. Tak kira lah. So dia panggil dulu ustaz Maulana.
Ustaz Maulana Abu Irfan Muhammad Ihsan bin Abu Bakar Al-Ash'ari wa Syafi'i Al-Hululanjati. Contoh lah tu. Dengar tak ada, bahasa Jawi tak dengar. Tapi ulama kata walaupun orang bahasa Arab tak ada huruf ngah, oleh kerana nama tempat tak payah ubah lah. So Hululangati. Faham Yang kedua, kelahirannya di Nawah. Dalam wilayah di Damsyik, Syam pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, kurun yang ke-7. Dia lahir bulan Muharram, sama dengan saya. Saya lahir 12 Muharram. Tak begitu tarikh berapa, dia tulis itu Muharram. Yang ketiga, ilmunya didapati dari hasil usahanya yang sungguh-sungguh. Beliau mula menghafaz Al-Quran sejak kecil lagi pada tahun 649 Hijriah. Semasa usianya baru dalam lingkungan 19 tahun, beliau datang ke kota Damsyik untuk belajar, lalu mendiami di sebuah perguruan yang bernama Ruwahiyah, yakni Al-Madrasah Ar-Ruwahiyah, dengan mendapat perbelanjaannya dari pengurusan tersebut, dari perguruan tersebut. Perhatiannya semasa belajar ditumpukan usaha mencapai ilmu pengetahuan segala bidang dan jurusan. Mula dihafaz kitab fiqah bernama At-Tanbih karangan Abu Isa Ash-Shirazi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i di Baghdad. Abu Isa Ash-Shirazi ini ashabul wujuh, mujtahid mazhab. Dari kitab yang terkenal kitab Tanbih, satu lagi kitab Muhazzab dalam fiqah Syafi'i, dan juga dalam kitab Usul Fiqh ada kitab dia At-Tafsirah dengan Lumah. Ini Imam Abu Isa Ash-Shirazi, dan juga ada di bermazhab Asy'ariyah dalam akidah. Ada kitab dia, tak ingat tajuk dia panjang. Jadi Imam Abu Isa Ash-Shirazi meninggal pada 476 Hijriah. 476 Hijriah. Kitab Tanbih itu bukan kecil kitab dia. Kitab bahasa Arab tebal. Imam Nawawi hafal. Imam Nawawi hafal kitab Tanbih. Masya-Allah. Dalam tempoh 4 bulan setengah. Itu dia. Dalam tempoh 4 bulan setengah. Di samping itu dihafalnya kitab Al-Muhazzab sebahagian ibadat. Muhazzab pun kitab Imam Abu Isa Ash-Shirazi juga, yang mana Imam Nawawi mensyarahkannya menjadi kitab majmu'. Disyarahkan kitab Muhazzab, dia hafal dan disyarahkan jadi kitab namanya Al-Majmu'. Itu kat rumah saya ada 27 jilid. 27 jilid kitab Majmu' Imam Nawawi. Tapi walaupun dia tak habis sebenarnya, dia tak sempat menghatamkannya sampai Kitabul Bait, Kitabul Riba. Babul Riba dalam Kitabul Buyu' dia meninggal. Kemudian disambung oleh Imam Subuki 3 jilid, kemudian disambung oleh Syekh Bukhair Mut'i Al-Azhari sampai khatam, sampai habis. Jadilah 27 jilid cetakan Darul Kutub. Ada saya ada 2 cetakan, satu cetakan Darul Fikir 21 jilid. Kitab Majmu' ni siapa nak jadi fuqaha, faqih yang bacalah sampai khatam. Dengar cerita wallahu alam Syekh Nuruddin khatam 3 kali kitab Majmu'. Masya-Allah, betul lah. Hebat. Semasa dalam pelajaran, beliau tidak pernah membaringkan dirinya di tempat tidur kerana terlalu sibuk dengan pelajaran. Dia jenis tidur pun dalam keadaan duduk. Dia punyalah ngaji-ngaji, bila dia letih, dia tidur. Sampai ni sedang malam-malam, kalau ada wudu sambung, kalau tak ada pergi ambil wudu. Sana tidur, puasa semua hidup. Nanti ni nasi Imam Nawawi ni memang ajib. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam berbagai jurusan ilmu agama. Di antara gurunya ialah Mahaguru Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Daim, Zainuddin Khalbi Yusuf, Taqiyuddin Ibni Abi Al-Yasir, Jamaluddin As-Sayrafi, Syamsuddin Ibnu Abi Umar, Ibnu Isa Ibrahim bin Isa Al-Maradi, Ali Al-Qadi Al-Tufalisi, Kamal Isa Al-Mu'ri, Syamsuddin Abdul Rahman bin Nuh, dan Izzuddin Umar bin Sa'ad Al-Irbili Arbili. Satu hari 12 ilmu dia belajar. Kami di madrasah satu hari 8 subjek. Saya mengajar 9, 10 lah tempoh bila maghrib. Satu hari 10 mengajar.
Tapi tak berbeza apa. Saya cuma banyaknya hadis, tak ada hadis tafsir, akidah, fiqh, usul fiqh, usul hadis. Nahwu sharah tu dengan balaghah saya tak dan mengajar, tak berpeluang. Tak tiru Imam Nawawi dah pandai ni. Yang keempat, karangannya adalah banyak. Di antaranya yang terkenal ialah kitab Syarah Sahih Muslim. Alhamdulillah 5 tahun saya khatam. Besok kami ada majlis khatam Bukhari, graduasi. Ngaji-ngaji dia datang insya-Allah. Tapi itulah SOP-nya tu. Salah sikit. Besok kami ada graduasi di majlis khatam Bukhari. Khatam apa ni? Inilah pelajar graduate. Jadi, kami 8 tahun. Oh, khatam setahun. Khatam semua tu lah, semua kitab Kutubus Sittah. Tambah lagi Muwatta' 7 dengan 2 lagi kitab hadis musalsal dengan Maqasidul Hasanah 9. Saya mengajar Muslim, Bukhari dengan Tirmizi 3. Cuma Muslim saya paling banyak khatam 5 tahun lah. Dan memang saya guna syarah Imam Nawawi dan memang terbaik. Syarah Imam Nawawi syarah terbaik Sahih Muslim. Ramai, hampir 200 ulama yang mensyarahkan hadis Sahih Muslim, tapi yang terbaik Imam Nawawi. Kalau Bukhari 200 lebih yang mensyarahkan Bukhari, yang terbaik Fathul Bari Imam Ibn Hajar Asqalani. Kat rumah ada library kat Bukhari ni syarah kat 10 lebih. Muslim ni syarah 7-8. Riyadhus Salihin, ini masyhur lah Riyadhus Salihin ni. Al-Azkar, ini kitab tentang doa-doa, tentang zikir-zikir, wirid-wirid. Ni silakan. Al-Azkar berlambat kita terjemahan buat ni. At-Tibyan fi Adab Hamalil Quran. Ini pun penting bagi Mahat Hafiz belajar. Kecil ya kita ni. Kita ni nipil. Ada adab macam mana nak berinteraksi dengan Quran, nak hafal, nak bawa, nak pegang. Penting tu dipelajari di mana-mana tahfiz. Adab-adab untuk menghamalkan Al-Quran. Al-Irsyad wa Taqrib fi Ulumil Hadis. Dua, satu irsyad, satu taqrib. Taqrib ni ringkasan dari irsyad, dan irsyad tu ringkasan daripada Muqaddimah Ibnu Salah dalam ilmu mustalah hadis. Kami belajar dulu syarah taqrib, Imam Suyuti mensyarahkan jadi Tadribur Rawi, syarah kepada kitab Taqrib Imam Nawawi dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian Al-Audah fi Manasik Al-Hajj, kitab tentang apa? Haji, yang asing lah daripada kitab fiqh pun ada. Syarah Muhazzab, namanya Majmu' Syarah Muhazzab. Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin, ini kitab fiqh yang menggabungkan khilaf dalam mazhab. Khilaf dalam mazhab Syafi'i. 8 jilid, ada yang 11 jilid. Saya ada. Tahzibul Asma' wal Lughat. Ini kitab yang mengumpulkan nama-nama ulama dan istilah-istilah. 3 jilid. Al-Minhaj, ini kitab fiqh. Minhajul Talibin, nama benar Minhajul Talibin. Alhamdulillah saya mengajar kitab Minhajul Talibin, kitab fiqh di madrasah. Dan Matan Arba'in, ini kitab kita ni. Matan Arba'in. Banyak lagi kitab dia. Kalau kitab fiqh saja, antaranya kitab tahqiq yang paling muktamad, kitab tahqiq, kemudian Muhazzab, kemudian Tanqih, kemudian Rawdah, kemudian Minhaj, kemudian Fatwa Imam Nawawi, kemudian Syarah Muslim, kemudian Tashihut Tanbih, kemudian apa lagi, Ta'liq ala tak silap saya apa tak ingat lah. Dia 7-8 kitab fiqh Imam Nawawi ni. Yang paling utama tahqiq, masalahnya sayangnya tak sempat selesai sampai kitab Jama' Qasar. Di antara kitabnya itu ada yang digunakan dalam pengajian ilmu agama, terutamanya kitabnya Syarah Sahih Muslim bahagian hadis, dan Al-Minhaj, Minhajul Talibin bahagian fiqh, dan Matan Arba'in, iaitu kitab ini. Mengenai kitab Matan Arba'in, beliau telah menegaskan bahawa amatlah patut bagi mereka yang ingin pahala akhirat supaya mengetahui hadis-hadis ini, kerana kandungannya yang meliputi perkara-perkara yang penting dan berisi peringatan dalam segala urusan ketaatan.
Nanti dalam mukadimah kita bahas. Dia ada cerita nanti. Imam sendiri, mukadimah Imam Nawawi. Apa yang ditegaskan beliau memanglah benar, kerana dalam kitabnya ini disusun hadis-hadis Rasul mengenai dasar agama, seperti hadis yang menitik beratkan soal iman, Islam, ibadah, akhlak dan lain-lain, yang pada keseluruhannya berkaitan dengan amal hidup setiap hari. Nanti ada bahas dalam mukadimah. Maknanya ramai ulama yang mengarang kitab hadis 40 ni. Ramai, bukan Imam Nawawi seorang. Cuma Imam Nawawi punya yang terbaik, yang paling berkat, yang paling diterima lah. Sebab apa? Hadis yang dia kumpulkan itu semuanya hadis yang asas-asas atau dasar-dasar agama Islam dari segala sudut lah. Jadi ramai sebenarnya kita hadis 40, tapi Imam Nawawi kita ni paling banyak yang disyarahkan oleh para ulama. Yang kelima, kehidupannya sehari-hari adalah sekadar memelihara kesihatan badan. Sekadar memelihara kesihatan badan. Makan minumnya sehari semalam hanya sekali. Masa selama 24 jam digunakan sebahagian besarnya kepada bakti dan khidmat suci terhadap penyebaran dan perkembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Pendek kata, beliau tidak sangat menghiraukan soal makanan, minuman dan pakaian serta perhiasan. Apa saja yang ada memadailah. Dan beliau tidak berapa suka kepada makan buah-buahan kerana mengelak daripada mengantuk yang mengganggu tugasnya sehari-hari. Juga tidak gemar memakai pakaian yang menampakkan kemegahan. Beliau juga cukuplah pakaian yang kasar-kasar sahaja. Puasa seumur hidup. Tengok dia cerita dari sini bawah ni. Imam Nawawi puasa seumur hidup dan dia tak kahwin. Kita kata tak sempat kahwin sebab umur dia pun 45, meninggal umur 45. Dia meninggal muda, umur 45, sayang. Orang kata kan, only the good die young, only the evil live forever. Only the good die young. Jadi Imam Nawawi ini awal meninggal, umur 45. Orang kata kalau lah dia tak meninggal, katalah umur dia panjang, misalnya 60, 70, 80, macam Syekh Zakaria Al-Ansari umur 100 tahun. 100 tahun. Jadi dah tentu dia puluh habis. Sebab Imam Nawawi, saya ada kitab Syarah Bukhari 1 jilid je, tak sempat meninggal. Syarah Abu Daud 1 jilid je, tak sempat meninggal. Jadi Imam Nawawi ni banyak kitab dia yang tak sempat dihabiskan, dia meninggal. So umur muda 45 meninggal. Kalau lah misalnya dia umur 70, 80 meninggal, rasanya dia puluh habis semua kitab, dia puluh habis. Allah Ta'ala nak bagi peluang orang lain. Allah Ta'ala bagi peluang orang lain. Kalau tidak, dia puluh semua. Jadi dia ketika dia sahur dia minum air sejuk segelas. Kemudian buka puasa dia makan 3 biji kurma. Kemudian isyak akhir dia makan roti sekeping dengan madu. Roti sekeping dengan madu setiap hari. Tak pernah makan buah seumur hidup. Dan ketika hari raya, abang dia nak belanja bubur pun dia tak nak. Bubur pun apa ada kelas kan bubur kita tak nak. Dia sangat menjaga lah, maksudnya dia, bagi dia makanan ini menyebabkan mengantuk. Makanan banyak, air banyak dalam badan menyebabkan mengantuk. So dia sayang nak habiskan masa untuk tidur tu, dia rasa rugi. Dia tidur kerana tertidur, dan itu adalah kerana duduk menghadap kitab tidur. Bila dia tersedar, dia sambung balik. Kalau ada wuduk dia sambung balik, kalau tak ada wuduk dia berwuduk semula. Imam Nawawi tak hairan lah dia punya ilmu sampai sekarang orang pakai. Pentahqiq mazhab Syafi'i. Seolah-olah masa saya belajar di South Africa, guru saya semua mazhab Hanafi. Masa saya belajar hadis di South Africa, dia orang biasalah mazhab Hanafi ni dia ada sedikit ketegangan dengan mazhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i telah mengalahkan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, anak murid Imam Hanifah, ketika berdebat di Baghdad tu masyhur, semua orang tahu. So dia orang ni mazhab Hanafi agak kurang sikit lah dengan mazhab Syafi'i. Lepas tu dia banyak petikai kan. Dia kata lah, yang saya ingat guru saya kata, mazhab Syafi'i ni bukan mazhab Syafi'i, mazhab Nawawi. Mazhab Nawawi.
Sebab semua Imam Nawawi yang tahqiqkan, tarjihkan. Tapi dalam kitab Minhaj itu ditarjihkan kitab setelah dia baca 100 lebih kitab mazhab Syafi'i. Dia kurun yang ke-7. Jadi Imam Syafi'i meninggal awal kurun yang ke-3, 204. So daripada tahun 200 ke atas ni, semua ulama-ulama Syafi'i punya kitab sampai zaman ni kurun yang ke-7 tu, lebih kurang kita kata 400 tahun lebih. Dia baca semua kitab. Dan dia kata, aku tidak tulis kitab ni melainkan setelah aku baca lebih 100 daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Banyak dia baca kan, baru dia tulis kitab Minhaj tu. Iaitu kitab Minhaj tu sebenarnya ringkasan daripada Muharrar Imam Rafi'i sebelum dia. Tapi dia tarjihkan, ada banyak yang ditarjih khilaf dengan Imam Rafi'i dan dia datangkan hujah dia lah. So seolah-olah mazhab ni macam mazhab Nawawi. Yang keenam, kepribadiannya adalah penuh dengan taqwa menurut erti kata yang sebenarnya, waraknya dan kebersihan jiwanya. Sebahagian orang sebagai seorang ulama amatlah suka ditemui. Ada riwayat yang mengatakan keengganan beliau memakan sebarang jenis buah-buahan. Keengganan beliau memakan sebarang jenis buah-buahan bukan saja kerana mengelak dari mengantuk, tetapi adalah juga kerana buah-buahan di Damsyik waktu itu dianggapnya lebih banyak mengandungi syubhah, ditanam di tanah yang syubhah. Kita apa dia kan, hebat je. Beliau selama hidup tidak pernah lupa dari kewajipan menyebarkan ilmu dengan mengajar dan mengarang di samping beribadah, berpuasa, berzikir di tengah suasana hidup yang serba kurang, hingga penuhlah hidupnya dengan usaha dan amal soleh terhadap agama, masyarakat dan umat. Imam Nawawi. Yang ketujuh, pengusirannya. Biasalah ujian. Semua ulama-ulama ada ujian. Imam Nawawi rahimahullah pernah diusir dari Syam akibat fatwanya yang tidak menyenangkan Sultan Al-Malik Az-Zahir dari kerajaan Mamalik, hamba sahaja dari warisannya kerajaan Bani Ayyub. Imam Nawawi bukanlah sebagai seorang ulama yang mencari kebenaran untuk dirinya sahaja atau ulama yang merasa bahagia dengan ketinggian ilmunya, tetapi tidak berani menghadapi masyarakat sekeliling dengan petunjuk dan nasihatnya. Bukanlah seorang ulama yang hanya mencari kebenaran untuk dirinya saja atau bukanlah ulama yang merasa bahagia dengan ketinggian ilmunya, tetapi bukanlah tidak berani menghadapi masyarakat sekeliling dengan petunjuk dan nasihatnya. Imam Nawawi bukanlah dari golongan ulama yang mencari keuntungan dengan ilmu dengan membiarkan masyarakat umat di dalam kejahilan dan asyik dalam kehonaran. Apa maksud dia? Onar apa? Onar benda tak baik lah. Beliau memimpin umat, bukan umat memimpin beliau. Dia bukannya dengan cakap orang. Beliau memfatwakan kebenaran tidak pandang kepada sesiapa pun jua, walaupun akibatnya merugikan kedudukannya. Kerana inilah tugas ulama yang dikatakan warasatul anbiya, iaitu mempusakai ajaran Nabi dan menyampaikannya. Yalah, bukan nak cakap tahu kita tak tuduh siapa-siapa lah. Sebahagian mufti-mufti ni dia akan memberi fatwa mengikut penguasa ke, raja ke ataupun Perdana Menteri ke. Kalau dia bagi fatwa bertentangan dengan raja punya kehendak ataupun Perdana Menteri punya kehendak, kena pecat lah benda tu. Biasa tu kan. Yalah, yang lantik dia pun sebagai mufti pun ialah memang barisan ni lah. Barisan kabinet jabatan-jabatan pemerintah. So kalau bagi fatwa tak ikut pemerintah, tak lama lagi kena tukar, kena transfer, kena pecat dan sebagainya. Imam Nawawi tak ada. Dia takkan bagi fatwa ikut raja ke, ikut Perdana Menteri, tak ada. Dia bagi fatwa betul-betul ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Rasulullah. Dia tak adalah dia pertimbangkan, dia pertimbangkan juga perkara dulu. Tak adalah main hukum sembrono je, tak adalah. Ada nanti dia cerita lepas ni.
Ulama warasatul anbiya tu nak cerita pun panjang juga. Macam mana Nabi macam itulah dia. Senang. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama yang mewarisi Nabi, maksudnya macam mana kita tengok kehidupan Nabi, macam itulah ulama tu, itu betul-betul ulama warasatul anbiya. Itu mudahnya. Macam mana kita dengar kisah-kisah Nabi kan, hidup Nabi macam mana, macam tu lah kalau ulamanya kehidupan macam tu, jadi kita kata dia warasatul anbiya. Kalau tak ada, tak ada lah. Tapi di sini dia tak kata seorang Nabi, warasatul anbiya. So anbiya ni banyak, ramai. Contohnya Nabi Yusuf, anbiya juga. Nabi Yusuf kaya, menteri. Nabi Sulaiman raja. Nabi Daud pun raja. Jadi ada Nabi yang raja, ada Nabi yang menteri, ada Nabi yang kaya, ada Nabi yang miskin, ada Nabi yang zuhud, ada Nabi yang macam-macam. Jadi bab tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang maksudnya mewarisi Nabi itu mewarisi ilmunya, imannya, akhlaknya, amalnya, pentadbirannya, semualah hikmahnya. Dari segi kehidupan tu boleh jadi ada ulama yang kaya macam Imam Malik, Imam Hanifah kaya raya. Imam Syafi'i dengan Ahmad zuhud. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dia zuhud. Pakai pun Pajero Sport second hand. Imam Malik pakai BM, pakai apa tak tahu lah kot. Itu tak kisah, itu tak kata apa ni Nabi miskin kenapa domak dia, itu tak ada kaitan. Ni anbiya ni ada yang kaya. Maksudnya sifat dia, ilmu dia, akhlak dia, amalan dia, takwa dia, warak dia, itulah yang dimaksudkan warasatul anbiya. Imam Nawawi selama hidupnya telah banyak menulis dan mengarang, mengajar dan menasihat. Saya buat menulis ni fail dah, belum start lagi. Tak masa nak tulis. Kegiatannya dalam bidang ini meletakkan peribadinya lebih terkemuka dan lebih dikagumi. Terkemuka kerana kebenarannya, dikagumi kerana kejujurannya. Beliau dalam tugasnya sebagai seorang ulama tidak membataskan ajaran dan nasihat dalam lingkungan para pengikutnya atau terhad dalam ruangan majlis pengajarannya sahaja, tetapi meliputi keseluruhan masyarakat. Sedang pandangan hidupnya pun tidak saja ditumpukan di sekitar pengajaran agama, tetapi ditinjaukan ke arah masyarakat. Sebab Islam baginya adalah menyeluruhi atau meliputi segala segi kehidupan. Islam menurut falsafahnya adalah seluruh hidup, tidak bercerai dan berpisah dari hidup. Kerana ini beliau selalu menyampaikan nasihat secara peribadi dan menulis beberapa pucuk surat kepada baginda Sultan Al-Malik Az-Zahir yang berdaulat di kala itu untuk menasihati baginda dalam urusan masyarakat kaum muslimin seluruhnya demi kepentingan negara. Dia kena all rounder lah. Ni ada setengah ulama dalam pondok je, ada setengah dalam madrasah je, ada setengah tu di universiti dia. So kita kena semua kita bagi. Kuliah-kuliah maghrib kita kena pergi, mana kata ceruk lah, yang mana yang diperlukan berdakwah ke, menyampaikan ilmu ke, sepatutnya semualah kena pergi. Macam Imam Nawawi ni semua dia masuk. Dia tak tumpu pada satu je. Ada setengah tu duduk merasa mati. Tak salah lah. Boleh je. Tapi orang awam habis kekurangan. Apa yang terjadi, Wahabi sapu semua. Banyak ulama-ulama ada, tapi duduk pondok, duduk madrasah, tak nak keluar. Tapi orang awam, siapa yang sapu, tak Wahabi sapu. Siapa yang ada jayus, ada jabatan agama yang memantau. Kalau tak, habis dia sapu semua. Kalau media sosial, tak boleh buat apa dah. Memang dia kata, memang dia apa ni, dah kuasai lah. Menurut riwayat, beliau pernah menulis kepada baginda menerangkan keadaan suasana negeri Syam pada masa itu yang olehnya disifatkan sebagai amat mengancam keselamatan rakyat akibat kesempitan kehidupan dan melambung tinggi harga barang-barang keperluan. Sampai itu diterangkannya pandangan dan pendapatnya secara ikhlas untuk segera bertindak bagi mengatasi keadaan itu. Tetapi amat disayangi tulisannya yang ikhlas itu tidak dinilai baginda, malah dipandangnya sebagai seorang ulama yang suka mencampuri urusannya, dan kerana itu beliau dianggap sebagai orang yang tidak diingini. Sikap baginda itu tidak mencemaskan beliau kerana hidupnya tidak mengharapkan sebarang kurnia dari baginda. Apa yang akan terjadi akibat fatwanya adalah kerana sudah sewajarnya. Kerana kebenaran dengan kebatilan adalah dua hal yang bertentangan.
Tidak berapa lama kemudian beliau menulis sebuah surat kepada baginda yang berisi kata-kata yang keras tetapi tegas. Surat ini bertalian dengan permintaan baginda mengenai fatwa bagaimana hukumannya mengambil harta rakyat untuk kepentingan negara yang sedang diancam musuh. Pada satu masa tu negeri Syam sedang diancam oleh musuh. Maka Sultan Malik Al-Zahir ini minta fatwa kepada supaya Imam Nawawi menulis fatwa semua rakyat kena bagi harta kepada raja. Semua rakyat kena keluarkan harta dia bagi kepada raja, digunakan untuk perbelanjaan, peperangan lah. Maka Imam Nawawi tulis surat, boleh dengan syarat tuanku kena habiskan harta tuanku dulu, baru kita boleh koyak kepada rakyat. Kalau raja dengar tu mengamuk lah, tu halau ni. Imam Nawawi kata boleh aku keluarkan fatwa dengan syarat kau habiskan harta kau dulu, baru boleh minta harta daripada rakyat. Fatwa Imam Nawawi yang menggemparkan, ini bagi tajuk khusus. Menurut riwayat bahawa apabila baginda Sultan Malik Al-Zahir telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tartar Mongol, lalu digunakanlah fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Ulama fiqh negeri Syam telah menulis menerangkan fatwa tersebut, tetapi baginda belum merasa senang hati kalau Imam Nawawi tidak memberi fatwanya. Lalu baginda bertitah, masih adakah orang yang lain? Masih ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Demikian jawapan yang disampaikan kepada baginda. Kemudian baginda menjemput Imam Nawawi dan meminta beliau memberi fatwanya bersama ulama fiqh mengenai pengambilan harta rakyat untuk peperangan. Beliau berterus terang tidak mahu memberi fatwanya dan enggan. Baginda bertanya, apakah sebab engkau enggan? Apakah sebabnya beliau enggan? Lalu baginda memberi penjelasan mengapa beliau terpaksa menerangkan sikapnya dan keengganannya memfatwakan sama seperti fatwa para ulama. Beliau dalam penjelasan kepada baginda menerangkan seperti berikut. Ampun tuanku, adalah patut sememangnya mengetahui dengan sesungguhnya bahawasanya tuanku adalah dahulunya seorang tawanan, tidak ada sebarang harta benda, tetapi pertolongan Allah, sebab dia dulu hamba. Ini Imam Malik, kerajaan Imam Malik ni raja daripada hamba jadi raja. Tetapi pertolongan Allah telah dilimpahkan kurnianya kepada tuanku dengan dijadikan tuanku seorang raja. Ampun tuanku, adalah patut telah mendengar bahawasanya tuanku ada memiliki 1000 orang hamba. Tiap-tiap seorang ada mempunyai beberapa ketul emas, manakala 200 orang khadam wanita milik tuanku, masing-masing mempunyai barang-barang perhiasan yang bernilai. Andai kata tuanku sendirian membelanjakan kesemua itu untuk keperluan perang sehingga mereka tidak lagi mempunyai barang-barang itu, maka patut bersedia memberikan fatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Belanjakan dulu, jual kau punya barang, emas-emas yang ada semua, dah habis baru boleh aku keluarkan fatwa untuk rakyat keluarkan harta dia orang membantu kerajaan. Di semua raja suruh kerajaan keluar duit semua, dia punya emas semua betul-betul dua berapa tu, 1000 orang hamba. Kalau seorang tinggi gitu. Kesimpulannya, beliau berfatwa tidak membenar baginda mengambil harta rakyat selama kekayaannya sendiri masih dapat dipergunakan. Baginda Malik Al-Zahir murka kepadanya kerana fatwanya yang amat menggemparkan, sehingga baginda mengeluarkan perintah supaya beliau segera keluar dari Damsyik. Imam Nawawi terima saja perintah pengusirannya itu dengan girang hati, lalu beliau pun keluar ke Nawa. Para ulama Syam telah berusaha menjemput beliau balik semula ke Damsyik, tetapi beliau enggan sambil berkata, saya tidak akan balik ke Damsyik selama baginda masih berkuasa. Azan dah? Tunggu ni. Kisah ini memberi kepada kita suatu gambaran yang jelas tentang keberanian jiwa seorang ulama yang tidak mahu mengejar pangkat dan kedudukan dan tidak rela mengorbankan kebenaran hukum untuk kepentingan seorang dengan merugikan orang ramai. Tak apalah, kena halau pun kena halau lah. Yang penting dia dapat menegakkan kebenaran. Itu biasalah. Itu bukan saja Imam Nawawi, daripada awal lagi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, sampai kena pukul, kena sempat, kena penjara, tak nak terima jawatan mufti. Keberanian Imam Nawawi menegakkan satu kebenaran adalah sebaik-baik contoh kepada ulama, di mana mereka dikehendaki untuk mengatakan sesuatu yang benar menurut hukum, walau kepada sesiapa jua pun, dan mereka tidak boleh bersifat pengecut dan pengkhianat. Kebenaran semata-mata dipengaruhi 1001 macam kebimbangan dan ketakutan. Umat Islam kini memerlukan kepada ulama yang berjiwa besar seperti Imam Nawawi, dan kita berharap semoga ada hendaknya mereka itu dalam kalangan masyarakat Islam untuk kebaikan agama dan umat.
Yang ke-8, wafat Imam Nawawi pada 24 Rajab 676 Hijriah dan dimakamkan di sana setelah sekian lama beliau hidup dengan membujang, tidak beristeri di tengah-tengah suasana masyarakat Damsyik, dan telah berjaya menyumbangkan tenaga fikiran dan ilmunya kepada agama Islam dan umatnya. Sekianlah, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya ke atas beliau. Amin. Berapa minit lagi? Dah. Biar dah. Cukup dah. Dah belum ni? 2 minit. Okey. Jadi itu sedikit sebanyak tentang ringkasan Imam Nawawi lah. Boleh lagi dibaca lah kalau yang berminat. Ada lagi orang mengarang kitab satu kitab untuk cerita pasal Imam Nawawi saja. Maknanya dari sudut keilmuannya memang tak dapat dipertikaikan lah. Sampai sekarang keberkatan ilmunya diterima seluruh dunia, seluruh mazhab. Ilmu-ilmu yang tak kata yang lain lah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i je lah. Tapi ilmu hadis dia, ilmu mustalah hadis dia, ilmu semualah ilmu dia itu dipakai oleh seluruh ulama. Dan dengan sifatnya yang sederhana, yang zuhud, puasa semua hidup, tak kahwin. Tak kahwin tu bukan sebab kita nak kahwin, mungkin tak sempat nak kahwin kan. Umur baru 45 dah meninggal, mungkin ada ulama kahwin mungkin umur 50, lambat sikit. Ini terlalu sibuk dengan ilmu sampai tak sempat kahwin. Jadi bayangkanlah tidur tak sempat, macam mana nak kahwin kan? Jadi itulah dari Imam Nawawi, serba sedikit tentang kehidupan Imam Nawawi. Memang tidak dapat dinafikan keilmuannya dan sikap yang patut ditirulah. Maknanya tak takut pun walaupun raja minta fatwa. Maknanya raja dah suruh beri fatwa ikut apa yang raja nak, tapi dia balik fatwa sebaliknya. Tuanku tak boleh ambil harta rakyat selagi tuanku tak habiskan segala kekayaan tuanku. Kekayaan tuanku dah habis baru boleh ambil harta rakyat. Akhirnya dihalau daripada negeri sendiri. Tak ada masalah, dengan riang hati dia pun tinggalkan Dimash, balik ke kampung dia Nawar. Jadi itu Imam Nawawi lah. Jadi insyaAllah itu selesailah kitab Muqaddimah sebenarnya. Ini yang dikarang oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman ni. Bahagian kedua, matan hadis 40 ini baru masuk kitab Imam Nawawi. Nanti kita akan baca insyaAllah kata-kata pendahuluan Imam Nawawi. Ini bermulanya kita hadis 40. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang baik kelemahan saya, mudah-mudahan Allah, maaf semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan